Okey, hari ini kita akan sambung pula mengenai pertumbuhan primer. Okey, pertumbuhan primer, tumbuhan merujuk kepada pemanjangan pucuk dan akarnya. Jadi, tumbuhan primer ni sebenarnya kita nak cerita mengenai apa tau? Pucuk dia akan memanjang dan juga akar dia semakin memanjang. Hanya proses ini membolehkan tumbuhan menambah ketinggian. Jadi, seperti mana kamu tahu bahawa di bahagian pucuk dan akarnya terdapatlah zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan. Seperti mana kamu tengok ni. Jadi primer ni dia bahagian depan ni, iaitu sel tu akan bertambah dengan lebih banyak untuk memanjangkan akarnya. Begitu juga dengan berlaku di bahagian pucuknya. Okey, proses ini berlaku apabila tisu meristem di hujung pucuk dan akar membahagi secara mitosis dan pemanjangan batang dan akar. Jadi kamu akan dapati bahawa tisu-tisu meristem di hujung-hujung akar tu, kan, dia akan bertambah dengan proses mitosis untuk memanjangkan pucuk dan akar dia. Okey, dalam pertumbuhan herba hanya pertumbuhan berkayu. Okey, dalam tumbuhan herba hanya pertumbuhan primer berlaku, manakala dalam tumbuhan berkayu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder berlaku. Jadi kalau pokok-pokok renek, pokok-pokok herba ni, pokok-pokok renek macam kamu tengok yang pokok tak tinggi dan dia tak ada kayu tu, dia hanya berlaku proses pertumbuhan primer. Tapi kalau tumbuhan tu dia berkayu, macam pokok yang biasa kamu tengok tu, dia ada batang kayu tu, jadi dia akan berlaku pertumbuhan primer dan dia ada pertumbuhan sekunder. Okay, pertumbuhan primer bertanggungjawab untuk menghasilkan tisu primer. Jadi pertumbuhan primer ni dia akan pertama sekali dia akan hasilkan tisu primer. Tisu primer dalam batang terdiri pada tisu epidermis, xylem, phloem, sklerenkima, empulo dan juga cortex. Nanti kita akan tengoklah bagaimana bentuk-bentuk sel yang dikatakan sebentar tadi. Okey, sebentar tadi kita tengok senarai tisu-tisu primer yang terdapat pada batang pada batang. Tapi adakah ia sama seperti mana tisu pada batang ni dia sama dengan akar? Sebenarnya pada akar dia ada tisu primer dia juga, kan? Iaitu tisu primer di akar terdiri pada epidermis, xylem, phloem, empulo, dia ada empulo, cortex, stele, endodermis dan pericycle. Jadi dia ada sedikit perbezaan lah, kalau kamu tengok tadi di bahagian batangnya dia tak adalah pericycle, tak ada pericycle, tak ada stele. Tapi kalau di batang ni dia ada epidermis, xylem, phloem, sklerenkima, empulo dan juga cortex. Jadi saya harap kamu dapat bezakanlah apa yang terdapat di akar dan juga apa yang terdapat di batang. Okey, pada bahagian batang akar terdapat struktur yang dinamakan jidal. Jidal akar, manakala pada hujung pucuk pula terdapat daun muda yang dikenali sebagai daun primordium. Okey, jadi mana kamu tahulah kalau akar tu dia ada jidal akar. Tu di hujung-hujung akar tu kita panggil dia jidal akar lah. Kalau di pucuk pula, pucuk-pucuk muda tu di hujung pucuk tu kita panggil dia daun primordium. Dia adalah daun yang paling muda. Okey, untuk pertumbuhan sekunder pula ialah proses pertambahan lilitan batang pokok dan akar. Jadi tadi yang kita baca tadi iaitu primer, dia kalau bermula dengan akar yang kecil-kecil, dia bermula dengan akar yang mula-mula sekali, akar paling muda sekali. Tapi bila mana akar tu dah pun membesar, dia akan menambahkan lagi dia punya saiz dia. Jadi itulah pertumbuhan sekunder pula akan berlaku.
Okey, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder berlaku dalam tumbuhan dicotyledon berkayu. Jadi seperti mana kamu ketahui tadi, kalau pokok-pokok herba, pokok-pokok kecil renek ni yang tak ada batang kayu tu, dia hanya melakukan pertumbuhan primer. Dia tak lakukan pertumbuhan sekunder. Tapi kalau pokok-pokok berkayu ni dia ada dua, itu sekunder dan primer dan juga sekunder. Okey, kemudian lilitan batang yang bertambah dari tahun ke tahun menunjukkan umur tumbuhan tersebut. Jadi biasa kamu tengok tebang pokok kan, kita akan dapat tengoklah adanya lilitan. Tengok lilitan pada batang tumbuhan tu, dia ada. Jadi sebenarnya lilitan tu kan akan memberitahu kita berapakah umur tumbuhan tersebut. Kita boleh kira 1, 2, 3, 4 ke dalam lah kan. Boleh kira berapakah umur tumbuhan tersebut. Okey, pola pertumbuhan bagi tumbuhan adalah berbentuk sigmoid kan. Sigmoid ni berbentuk S tu lah, berbentuk S kan. Kita tahu pola pertumbuhan dia adalah berbentuk sigmoid. Ni paksi Y, ni paksi X. Kita dapat tengok lah pertumbuhan dia kan. Dia berbentuk S tu. Okey, sigmoid. Okey, pertumbuhan yang berlaku tidak sekata sepanjang tahun, kerana terdapat musim kemarau dan musim sejuk. Okey, hal ini menyebabkan sedikit gangguan kepada tumbuhan tersebut. Jadi sebenarnya kita tahulah ada musim kemarau, musim hujan, musim sejuk kan. Jadi menyebabkan pertumbuhan tu dia jadi tak sekata kan. Kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang dia lambat kan. Jadi dia tak sekata lah kan. Okey, pertumbuhan sekunder melibatkan aktiviti meristem lateral, iaitu cambium vascular dan cambium gabus yang membahagi dengan aktif secara mitosis untuk menghasilkan sel-sel baru. Jadi ini kalau bila mana sekunder ni sebenarnya yang melibatkan dia, maksudnya sel yang terlibat adalah meristem iaitu cambium vascular ni, cambium vascular dengan cambium gabus. Jadi dia membahagi secara aktif, secara mitosis, dan tujuannya apa? Untuk dihasilkan sel-sel yang baru. Jadi kamu dapat tengoklah sekunder ni dia melibatkan lilitan. Lilitan pada tumbuhan pokok, pada tumbuhan tu lah kan. Dia akan bertambah di bahagian lilitan dia pula. Tadi kalau macam primer tu kita cerita pasal pucuk dengan akar. Tapi kalau sekunder ni dia melibatkan bahagian tepinya pula kan. Mana sesuatu batang tu dia nak ke tepi, nak makin membesar dan membesar. Okey, jadi pertumbuhan pada batang dicotyledon ni yang mana sekunder ni, pertumbuhan sekunder ni dia melibatkan dua, iaitu aktiviti cambium vascular dan juga cambium gabus. Okey, cambium vascular dia terletak di antara tisu xilem dan phloem di dalam berkas vaskular. Jadi kat mana berkas vaskular? Di sinilah berkas vaskular ni. Okey. Phloem primer dia ada di sini juga, xilem primer pun dia ada dalam ni, xilem dalam, phloem kat luar. Phloem bahagian dalam ni, phloem di bahagian luar ni. Dan di manakah cambium vascular? Dia di antara phloem dan xilem. Okey, jadi di luar ni epidermis, dan juga selepas epidermis terdapatnya cortex. Okey, cambium gabus ni pula dia selepas epidermis. Epidermis dia ada satu struktur, kita panggil dia cambium gabus. Okey, pertumbuhan sekunder pada batang dicotyledon bermula apabila sel cambium vascular di dalam berkas vaskular membahagi dengan aktif secara mitosis. Jadi cambium vascular ni dia akan membahagi secara aktif. Okey, kemudian kamu akan dapat tengok
apa yang berlaku? Satu gelang kambium vaskular akan terbentuk. Jadi ni nampak ada satu gelang bulat ni. Ialah kambium vaskular, gelang kambium vaskular. Okey, sel kambium vaskular akan menghasilkan dua lapisan, iaitu xilem sekunder di bahagian dalam dan phloem sekunder di bahagian luar. Jadi akan ada xilem sekunder bahagian dalam ni dan phloem sekunder di bahagian luar ni. Okey. Semasa proses ini, xilem primer akan tertolak ke arah empulur, manakala phloem primer akan tertolak ke arah epidermis. Jadi phloem ni akan terkeluar, xilem akan masuk ke dalam. Dia jadi macam tu. Xilem akan masuk ke dalam, masuk dalam ni. Phloem tu makin lama makin keluar, makin lama makin keluar. Okey. Kemudian tahun demi tahun pertumbuhan sekunder terus berlaku menyebabkan tisu xilem yang telah tua di bahagian tengah dimampatkan dan menjadi kayu. Jadi xilem ni akan lama akan ke tengah, dan dia akan jadi mampat. Dia akan dimampatkan menjadi kayu. Okey, seperti kamu tengok ni lah, xilem ni akan tertolak ke dalam. Yang depan ni adalah xilem primer. Manakala phloem ni pula dia akan ditolak keluar, makin tolak keluar. Jadi yang ni, yang keluar betul-betul luar ni adalah phloem primer, yang dalam adalah phloem sekunder. Tapi kalau xilem pula dia selepas phloem sekunder ada xilem sekunder. Lepas xilem sekunder, dalam dia ni lagi xilem primer. Okey, jadi kamu dapat tengoklah makin lama dua ni makin lama makin jauh. Sekunder xilem primer dengan xilem phloem primer ni makin lama makin jarak, makin jarak. Jadi yang tengah-tengah dia tu adalah xilem yang dimampatkan membentuk kayu lah. Okey, untuk menambahkan kekuatan dan memberikan sokongan mekanikal, sel-sel di bahagian tersebut mengalami penebalan lignin. Jadi lignin ni dia akan mengeraskan kayu tu, kan? Dengan adanya lignin, kan, bahagian struktur berkayu tu akan jadi lebih keras dan akan menyokong pokok tersebut. Okey, sel kambium gabus terletak di bawah epidermis. Okey, jadi sel epidermis di bahagian luar sekali, kan. Selepas epidermis tu ada sel kambium gabus. Sel kambium gabus yang terletak di bawah epidermis akan membahagi secara aktif untuk membentuk sel gabus di sebelah luar dan korteks sekunder di sebelah dalam. Jadi kalau kamu tengok tadi, yang mula-mula sekali hanya ada korteks. Tapi selepas korteks ni ada sel kambium, yang mana sel kambium gabus ni dia berada di antara epidermis dan juga korteks. Jadi dia juga akan mengalami pembahagian, dia akan membahagi secara aktif. Jadi kamu akan tengoklah yang mana sel gabus ni sebelah luar akan terbentuk sel gabus dan korteks sekunder di sebelah dalam. Okey, dinding sel gabus mengandungi suberin, iaitu bahan berlilin yang tidak terlap terhadap air. Okey, tisu gabus akan menggantikan epidermis yang merekah atau pecah. Ia akan melindungi tisu pokok daripada kekeringan, serangan bakteria dan kecederaan mekanikal. Jadi sebab itulah kamu tengok dekat kat luar ni, luar pokok tu dia akan merekah-rekah, kan. Dia akan merekah-rekah tu, kan. Kalau kita tengok pokok tu dia berjalur. Sebab apa? Sebab tisu epidermis dia dah merekah, dah pecah. Tapi ada tujuan dia sebenarnya. Tujuan dia nak lindungi pokok tu daripada kering. Kalau pokok tu dia bentuk jalur-jalur macam ni, proses penyejatan air tu berlaku dengan lambat lah, kan. Dan juga bakteria pun payah nak masuk. Sebab apa? Sebab adanya suberin ni.
Suberi ni yang akan menyebabkan air ni tak boleh masuk. Air tak boleh masuk. Jadi bila air tak boleh masuk, bakteria pun tak boleh masuk. Jadi ini akan menyelamatkan pokok lah daripada berlakunya serangan bakteria dan juga kecederaan mekanikal. Okey, tadi kita tengok apa yang terjadi pada batang pokok. Sekarang ni kita tengok pula pada pertumbuhan sekunder yang berlaku di akar pokok tu pula. Okey, flowem, sebenarnya kamu tengok flowem, dia berada di sini. Ni flowem, dan di tengah-tengahnya adalah xylem. Kamu cara nak ingat sebenarnya senang je. Flowem ni kan kita baca ABCD kan F dulu, baru X ni. Kamu kena ingatlah bahawa F ni mesti berada di sini. Ke dalam ni adalah X. Jadi F dulu baru X kan dalam susunan ABCD tu. Jadi kalau kamu nak ingat, okey, biasanya kat luar ni adalah phloem. Bahagian dalam ni adalah xylem kan. Okey, kemudian dia ada perisikal lah. Perisikal yang mengelilingi antara phloem dan xylem tu, dan dia ada bahagian cortex, dan di luarnya ada epidermis, dan endodermis berada di sini. Dan kamu kena ingat satu lagi, antara phloem dengan xylem adanya cambium vascular. Okey, pertumbuhan sekunder pada akar dicotyledon juga bermula apabila sel cambium vascular di dalam berkas vaskular membahagi dengan aktif secara mitosis dan bercantum menjadi satu gelang yang lengkap. Okey, jadi dia membiak membahagi dengan aktif sampai dia jadi satu gelang yang lengkap lah. Okey, pertumbuhan sekunder berlaku pada akar yang matang. Jadi akar yang matang akan melakukan pertumbuhan sekunder ni lah. Okey, jadi selepas tu dia akan jadi macam ni. Okey, sel cambium vascular dalam berkas vaskular membahagi untuk menghasilkan phloem sekunder di sebelah luar dan xylem sekunder di sebelah dalam. Okey, ni kamu dapat tengoklah cambium vascular ni dia semakin lama makin tebal. Ni tadi kalau kita tengok ni dia tak tebal mana, dia macam satu garisan je kan. Tapi bila mana dia dah membahagi dia akan jadi sangat tebal. Sebab tu dia dah berwarna hitam dah tu. Okey, akan menjadi semakin tebal disebabkan aktiviti cambium vascular. Jadi antara phloem dengan xylem ni, phloem kat bahagian luar, xylem bahagian dalam, adanya cambium vascular yang semakin lama semakin menebal. Okey, bila mana dia semakin tebal, kamu akan dapati dia akan berbentuk seperti ini. Okey, setelah dia dah berubah daripada ini kepada ini pula. Okey, gelang perisikal membahagi dan menghasilkan satu gelang cambium gabus. Okey, kamu akan dapat tengok ni. Ya, pada awal tadi kita nampak perisikal di sini kan. Tapi bila mana dia dah membiak, dia dah membahagi dengan banyaknya, kamu akan dapat tengok bahawa dia dah membentuk gelang gabus bahagian luar dah. Kan? Okey. Kemudian cambium gabus membahagi seterusnya membentuk sel gabus. Okey, dia membentuk sel gabus. Sel gabus berfungsi untuk melindungi tisu akar. Okey, jadi kamu tengok apa yang dah jadi pada xylem. Xylem primer ni makin lama dia memang makin berada di tengah. Dia memang berada di tengah pun. Dan apa perubahannya kamu akan dapat tengok adanya xylem sekunder. Pada awal ni kamu tak dapat tengok. Yang awal sekali ni. Yang awal ni kamu tak dapat tengok pun xylem sekunder. Di sini yang di tengah-tengah ni, okey, sini kamu dapat tengok adanya xylem sekunder. Kemudian phloem primer di bahagian luar ni. Kemudian phloem sekunder yang kamu dapat tengok ni lah. Yang ini. Okey, jadi kemudian cortex pun dia makin dikecilkan lah. Sebab apa? Ditolak-tolak oleh cambium vascular. Ditolak-tolak. Cambium vascular makin lama makin membesar. Cortex pun kawasannya akan dihadkan. Tapi kamu dapat tengok dia bahagian luar ni epidermis gabus ni makin lama makin besar, keluar dan terus keluar Okey, kemudian
Last sekali, bila mana dia dah besar, kamu tengok macam ni. Ini biasanya pada akar-akar yang dah tua lah, yang dah besar. Okey, tahun demi tahun pertumbuhan sekunda pada akar terus berlaku dan menghasilkan tisu berkayu. Okey, gelang tahunan terbentuk. Okey, jadi kamu tengoklah. Macam gabus. Gabus ni kat luar lah Gabus ni kat luar. Okey, dan flowworm primer ditolak keluar. Flowworm primer tu makin lama makin tolak keluar, makin lama makin tolak keluar. Jadi dia berada di tepi-tepi ni, kan. Xylem primer di tengah-tengah lah, sebelah tu di tengah-tengah. Lepas tu xylem sekunda dia makin lama makin besar, makin lama makin besar dia macam ni. Okey, jadi bahagian kambium gabus ni kan, kamu dapat tengok lah kan, dia makin lama makin menolak keluar, makin lama makin tolak keluar. Jadi kamu akan dapat tengok akan adanya terbentuknya gelang tahunan. Okey, gelang tahunan ni kan, dia disebabkan oleh aktiviti kambium kan, kambium vaskular tu lah kan, kambium vaskular. Okey, sebenarnya aktiviti kambium ni dipengaruhi oleh musim. Tumbuhannya hidup dalam kawasan beriklim sederhana, mengalami pertumbuhan sekunda dalam kadar berlainan pada setiap musim. Jadi dia ikut musim. Seperti mana kita tengok tadi, kambium ni, yang kambium vaskular dengan satu lagi kambium gabus ni, dia sentiasa membesar dan membesar. Walau bagaimanapun, aktiviti dia ni kan, untuk menambah sel tu bergantung pada musim, dipengaruhi oleh musim. Okay, pertumbuhan sekunda tidak berlaku pada musim sejuk kerana kambium vaskular berada dalam keadaan dormant. Jadi dalam keadaan sejuk, musim sejuk. Kalau mungkin musim tempat yang ada salji, dia lagilah tak berlaku apa-apa, sebab pada masa tersebut air dalam keadaan beku. Jadi kambium vaskular ni dia akan dormant. Dormant ni dia akan stop sekejap aktiviti dia. Okey, kambium vaskular adalah paling aktif pada musim bunga kerana persekitarannya lembap. Okey, jadi pada musim bunga air pun tak beku, barulah dia aktif nak tarik air tu pergi ke bunga buat fotosintesis. Okey, jadi itu semua berlaku pada musim bunga. Okey, xylem yang terhasil pada musim bunga adalah besar dan berdinding nipis, membolehkan lebih banyak air diangkut ke daun. Okey, kambium vaskular menjadi kurang aktif pada musim luruh dan musim panas. Okey, xylem sekunda yang dihasilkan sempit dan kecil, tetapi ditebalkan dengan lignin untuk memberikan sokongan tambahan pada tumbuhan. Jadi sebab itulah pada musim luruh dengan musim panas ni lah kamu akan dapati terbentuknya gelang-gelang tu. Sebab apa? Pada musim sejuk ni pada musim bunga tu dia masa dia tengah aktif. Jadi bila dia tengah aktif, dia nak angkut air dengan lebih banyak, sebab tu dinding dia jadi nipis. Sebab apa? Sebab dia nak angkut air banyak, dia nipiskan dinding tu. Tapi bila mana musim luruh dengan musim panas ni, masa tersebut dia punya pembentukan tu lebih sempit. Pembentukan salur xylem tu akan lebih sempit. Okey, kenapa dia lagi sempit? Sebabnya pada masa tersebut, musim luruh dengan musim panas ni, dia air pun tak banyak masa tersebut kan. Air pun tak banyak. Jadi dia tak perlulah buat dinding nipis tu. Jadi apa yang perlu bagi dia ialah dia kena kuatkan pokok. Jadi lignin akan ditambah untuk mengelilingi xylem tu. Bila mana lignin tu bertambah, dia akan jadi, kita akan nampak dia akan berbentuk lebih gelap. Pada musim panas dengan luruh ni, dia punya terdapatnya satu garisan gelap xylem tu. Sebab apa? Sebab dia adanya lignin. Okey, akibat daripada aktiviti yang tidak sekata, penghasilan gelang cerah dan gelang gelap berlaku pada batang pokok. Okey, keadaan ini menghasilkan gelang tahunan. Gelang tahunan menunjukkan usia tumbuhan tersebut. Jadi bila mana dia ada cerah gelap, jadi kita dapat ukur lah. Kalau ikutkan satu musim ni 1 tahun.
kan. Ikutkan dalam satu musim. Contohnya ada 4 musim. Musim luruh, musim sejuk, musim panas, musim bunga, kan. Jadi dia punya untuk melengkapkan 4 musim ni dah kira apa? Dah kira 1 tahun. Dan kita dapat kira lah, okey, gelap dengan cerah. Gelap, lepas tu ada cerah, kan. Okey, ni setahun. Lepas tu ada cerah balik, lepas tu ada gelap balik. Itu 2 tahun. Dari tu kita dapat mengira berapa umur dia, berdasarkan pembentukan gelang tu. Okey, bagi tumbuhan yang hidup di kawasan tropika yang tidak bermusim, keratan rentas batang pokok tidak menunjukkan gelang tahunan yang jelas. Jadi kita tak ada 4 musim. Kita hanya ada 2 musim je, musim hujan. Musim hujan, musim panas. Itu sahaja yang kita ada, kan. Jadi sebab itulah biasanya pokok-pokok yang terdapat di Malaysia ni, dia punya gelang tu tidak kelihatan dengan lebih jelas, kan. Tidak kelihatan dengan lebih jelas. Okey, xylem, kita tengok gambar ni ya. Okey, xylem yang terbentuk pada musim luruh. Kawan-kawan dapat tengok dia ada bentuk musim luruh, dan dia juga xylem yang terbentuk pada musim bunga. Jadi 2 xylem ni kita